daripada Gaza sekarang ini di tempat pembungkusan makanan-makanan ini untuk fakir miskin dan juga untuk mereka yang memerlukan di Gaza. Dan makanan ini akan dibungkus sebagaimana ini dan juga dibawa ke ini untuk diangkut ke tempat-tempat penerimaan, iaitu di kalangan fakir miskin dan juga di kalangan anak-anak yatim. Jadi terima kasih MyCare kerana memberi sumbangan untuk mereka di Palestin. Terima kasih, alhamdulillah. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang masih lagi sedang menyerang dunia dan Malaysia terutamanya. Semangat kemanusiaan masih lagi perlu diterapkan, masih lagi perlu difikirkan, dan kita ingin bawakan berkaitan dengan My Ramadan My Care, iaitu satu misi kemanusiaan ke Gaza terutamanya. Antara fokus yang diberikan untuk itu bersama dengan saya di studio adalah ingin saya alu-alukan kehadiran Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, okey. Mungkin kita ingin berbicara mengenai My Ramadan My Care, antara yang berkatakan berkaitan dengan bantuan kepada Gaza yang ingin diberikan, dan mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan terlebih dahulu sebab sekarang kita sibuk dengan pandemik. Yeah. Situasi yang masih lagi melanda Gaza mungkin doktor sendiri ingin kongsikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan dari Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Ramadan akan menjelang beberapa hari lagi ni, insya-Allah. Gaza masih dikepung. Kita tahu bahawa Gaza pada tahun 1948 mula menerima tentangan, dan Gaza telah diserang beberapa kali, 2008, 2012, 2014 dan 2018 Great Return March. Dan kita tahu bahawa semua ini menyebabkan kemusnahan infrastruktur, institusi pendidikan, semualah. Dari sektor apa pun kalau kita lihat, Gaza ni hancur, lumpuh. Ya, perniagaan tidak ada. Jadi income kepada negara boleh dikatakan kosong. Mereka yang boleh menderma ataupun mereka yang boleh membayar zakat pun boleh dikatakan lumpuh. Jadi apa yang ada di Gaza? Inilah yang sebenarnya bila kita bercakap tentang Gaza ni, tidak lari daripada perlunya kita menyumbang dan perlunya kita memberi sokongan dan dokongan. Saya telah, yang terakhir saya pergi ke Gaza tahun 2018, kita lihat bahawa di satu perkampungan yang sangat dhaif, tidak ada infrastruktur kerana telah dibom, dan rumah-rumah yang telah hancur, yang ada mereka bangunkan kembali tanpa dinding, tanpa bumbung. Kita lihat di hujung sana, sebagaimana ditunjukkan dalam video klip tadi, bahawa mereka yang tercedera tidak mendapat pembelaan, anak-anak tidak ada pembelaan, yatim dan sebagainya. Inilah keadaan di sana, yang mana saya sampai melihat di dapur-dapur mereka tak ada fridge, tak ada bekalan elektrik, tak ada gas. Yang ada hanyalah kemudahan yang sangat minimum untuk mereka memasak. Makanan pun tidak ada. Sedangkan saya sampai di Khan Yunis, kawasan Khan Yunis itu hampir berbuka puasa. Senja dah. Tapi makanan tidak ada. Saya tak pasti bagaimana mereka nak menyediakan makanan untuk anak-anak mereka. Itu kita lihat di perkampungan ataupun di kediaman orang di Gaza. Jadi kita lihat memang satu keadaan yang sangat menyedihkan, yang perlu kepada pemerhatian terutama dunia lah, khususnya NGO luar negara. Mereka sangat bergantung kepada bantuan luar negara. Doktor, ini Jumaat terakhir sebelum kita masuki bulan Ramadan, dan pastinya sekarang ini kita ingin mengejar pahala bersedekah. Terutamanya di beberapa negara yang bergolak, antaranya di Syria, Gaza dan juga krisis kebudayaan di Yaman dan Somalia. Yang penting adalah negara-negara terkandas ini. Kita bawakan Doktor Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar, antara ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia, MyCare, yang saya difahamkan sudah 11 tahun menampak dalam usaha-usaha sebegini. Antara NGO yang sangat aktif juga menghulurkan bantuan terutama di Gaza, di beberapa buah negara lain yang juga mengalami krisis kemanusiaan. Dan antaranya adalah serangan-serangan bom di Gaza juga yang doktor sendiri lihat dan saksikan. Antara pengalaman doktor ketika berada di sana, difahamkan sangat sedih dalam menyaksikan perkara yang berlaku di sana, doktor. Sesiapa pun saya temui di Gaza, sama ada pemimpin masyarakat ataupun keluarga-keluarga yang kita temui, kalau kita pergi ke mana-mana rumah mereka, setiap 2-3 rumah akan ada, sama ada orang yang cedera ataupun orang yang anak yatim, balu. Dan ini suasana yang normal di Gaza, disebabkan oleh serangan-serangan yang tidak henti, yang mengorbankan lebih 10,000 nyawa dan juga
mereka-mereka yang tercedera disebabkan oleh serangan-serangan yang disebut pada tahun 2008, 2014, 2012 dan juga 2018 ketika Great Return March. Jadi kalau kita lihat di sana bahawa suasana itu memang agak kritikal dan mereka sangat-sangatlah mengharapkan bantuan daripada luar. Sebab itulah Humanitarian Camp Malaysia dalam konteks Ramadan ni kita lancarkan projek My Ramadan untuk kita menyediakan pack-pack makanan kepada rumah-rumah orang-orang miskin dan anak yatim dan juga pack berbuka puasa untuk di masjid, di surau dan juga di rumah-rumah yang kita edarkan sebelumnya kedatangan berbuka. Kita tahu bahawa Ramadan ini adalah satu kegembiraan bagi mereka yang berpuasa. Tetapi kita rasakan bahawa ibu bapa sangatlah sukar untuk menggembirakan ibu bapa anak-anak mereka kerana tidak ada apa untuk disediakan berbanding dengan kita di sini juadah yang mungkin berlebihan dan dinyatakan bahawa mengikut kajian di Malaysia ni bahawa setiap hari kita boleh lebihan daripada makanan buka puasa ni boleh dimakan oleh 2 juta penduduk. Jadi ekuivalen tu penduduk di Gaza sebenarnya sekarang ni yang ada dalam keadaan yang tersepit, insya-Allah. Doktor, kempen My Ramadan My Care ni telah pun dilancarkan dan apa sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana sebenarnya untuk orang turut bersama-sama menjadikan kempen ini? Semua kita rakyat Malaysia ni boleh menyumbang, boleh turut serta dalam usaha ini. Seandainya kita adalah kaki tangan di jabatan-jabatan, boleh menghubungi Ibu Pejabat Humanitarian Camp Malaysia untuk menyusun program dan juga aktiviti update dan juga sumbangan di masjid, di surau, di sekolah. Boleh hubungi wakil-wakil kami di negeri-negeri. Kita segi peringkat individu boleh terus menyumbang melalui imbasan QR code, mudah sekali. Dan juga sumbangan terus ke akaun Humanitarian Camp Malaysia. InsyaAllah kami akan sasarkan 3.5 juta untuk kita membantu keperluan mereka khususnya di bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya kegembiraan untuk anak-anak mereka di Gaza yang mana ibu bapanya tidak mampu untuk menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Jadi ayuh menyumbang dan bersama-sama dengan Humanitarian Camp Malaysia untuk membantu mereka yang memerlukan. Sesungguhnya mengikut hadis Ibnu Majah bahawa Ramadan inilah masa yang terbaik untuk kita beramal, berinfak di jalan Allah SWT, membantu mereka yang memerlukan. Ya, dan mungkin yang terakhirnya sekali lagi, kalau kita ingin sumbangkan, jalan yang boleh kita pilih, bagaimana doktor mungkin boleh war-warkan? Ya, boleh mengikuti kami di Facebook. Setiap hari kita update Facebook Humanitarian Camp Malaysia. Boleh imbas di QR code kita. Boleh undang aktivis-aktivis Humanitarian Camp Malaysia sama ada di Ibu Pejabat ataupun di negeri-negeri. Kami ada di seluruh negeri wakil-wakil kami dan insya-Allah boleh menyumbang secara online insya-Allah. Dan terus ikuti kami dan insya-Allah misi-misi yang akan kami jalankan daripada semasa untuk membantu mereka memerlukan di Gaza insya-Allah. InsyaAllah. Profesor Mahdia Dr. Muhammad Zain Kandar, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Camp Malaysia My Care. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi kami. Terima kasih. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan bantuan misi kemanusiaan. My Ramadan My Care ni boleh dapatkan info lanjut seperti yang telah tertera sebentar tadi dan juga boleh berikan sumbangan seperti yang dialu-alukan. Okey.